وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 32. 32 ke 34? Ha? 32. Betul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hujah yang ketiga, yakni hujah pada menyatakan kenapakah kita ini wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Seluruh alam ini beriman kepada Allah Ta'ala. Seluruh alam, hatta pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan sebagainya beriman kepada Allah. Yang degil ni dua, manusia dan jin. Minal jinnati wal nas. Yang degil ni, manusia degil ni pasal apa dia? Pasal apa dia jadi degil? Dia jadi degil sebab dia tak kenal Allah. Jin dan manusia dia degil sebab dia tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak degil. Tak kenal Allah itulah punca orang jadi degil. Dan kenal Allah itu tidak memadai semata-mata dengan ilmu. Kerana kalau kenal Allah Ta'ala semata-mata dengan ilmu, dia masih sanggup untuk melakukan kemungkaran, bahkan kesyirikan dengan Allah. Apatah lagi kalau tidak ada ilmu. Apatah lagi kalau tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka tentu lebih sanggup ia melakukan perkara yang lebih besar daripada itu, iaitu kemunafikan. Munafik ni ialah satu pangkat yang tertinggi di antara orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, lebih tinggi daripada pangkat syaitan dan iblis. Ni orang munafik, neraka paling bawah. Syaitan pun duduk neraka nombor 4. Tapi orang munafik duduk neraka paling bawah.
Di antara ni ialah orang yang tidak mahu berusaha untuk mentauhidkan Allah. Mata-mata dengan ilmu saja. Apatah lagi tidak ada ilmu. Baik. Jadi hujah apa yang ketiga ni? Apa hujahnya kita ni wajib beriman dengan Allah Ta'ala? Hujah ini khas. Ejah khas tu salah. Kha alif sad. Belum betul. Kha alif sad. Ada kitab semua Belum betul kat kitab ya. Khas tu potong. Ataupun khusus. Hujah ini hujah yang ketiga ni khas buat umat Islam yang semestinya sudah mempercayai wujudnya Allah. Hujah ini adalah untuk mentahqiqkan, ini menguatkan supaya mentaati perintah Allah. Boleh ambil kitab atas. Tak tu free of charge. Ambil terus balik rumah. Nak bagi cepat ingat. Betul. Rebus minyak air. Rebus berancur minyak air. Ingat terus. Semasa di alam arwah, ini hujah dia. Ini baru ni ada orang tanya saya, Ustaz tolong huraikan Roh Kudus, Roh Sairani, Rawani, roh rohani dan roh jasmani. Saya tak jawab, pasti dia tanya WhatsApp. Minta maaf ya orang nak tanya. Kalau soalan tu agak panjang, janganlah pakai WhatsApp, telefonlah. Janganlah kedekut sangat duit nak telefon. Nak mengaji tapi nak mudah. Ingat ni mudah.com ke? Janganlah lagu tu mengaji. Nak marah-marah, saya nak khabar banyak kali lah. Soalan ni kalau agak panjang, jangan pakai WhatsApp, telefon. Tidak apa mau mengaji sini. Banyak kali kata lah. Apa mengaji lagu tu? Nak marah-marah lah. Jangan buat lagi mengaji lagu tu. Buat mudah ilmu ni. Hampa pergi mengaji ilmu akademik, sanggup bayar puluh-puluh ribu untuk masuk universiti. Ratus ribu, juta pun ada. Untuk dapat degree doktor yang tipu tu vaksin tu. Nak mengaji agama mudah pakai WhatsApp ya. Tuan Sarut tanya, saya tak layan. Saya jawab waalaikumsalam. Malah nak jawab. Kalau orang tu ada dengar FB ni, tolong ambil faham ya. Yang lain pun tolong ambil faham. Jangan duk tanya perkara agama ni mudah-mudah pakai WhatsApp, telefon lah, tidak permai sini. Orang dulu ilmu ni pergi mengadap. Al-ilmu bitalaki, bukan pergi WhatsAppi. Buat mudah sungguh agama. Ingat mudah agama Orang dulu mengaji sampai 40 tahun. Dia mengaji 4 minit. Alim so. Nak. Tanya lagi. Hello. Jangan buat lagu tu. Jangan buat mudah dengan ilmu agama. Ilmu lain apa boleh sanggup mengaji. Jual kobau kata orang Negeri Sembilan. Kalau orang Kedah jual tanah. Kalau orang Terengganu jual lembu. Jual lembu pergi mengaji. Tengok. Ngaji apa? Nak jadi engineer ya. Nak jadi doktor. Tapi nak masuk syurga pakai WhatsApp. Mudah kau ngaji ya. Buka YouTube. Mudahnya. Jangan syurga dia mudah. Ya Allah. Mudah sungguh buat agama dia. Jangan buat mudah dengan Allah. Nanti Allah menyusahkan kamu. Jangan kamu buat mudah dengan agama. Nanti Allah pun ambil mudah dengan kamu. Apa maksud ambil mudah? Allah biarkan kamu duduk dalam kejahilan, kesesatan. Wallahiyazubillah. Agama ni biarlah kita bersungguh. Talaki bisyai. Pergi nak mengadap cikgu tanya. Baru namanya beradab.
jangan mengaji cara biadab. Dapat ilmu pun tiada barakah. Tanda-tanda ilmu tiada barakah ni apa? Ada ilmu nak beramal tak boleh. Duduk tempat-tempat maksiat, duduk tempat-tempat mungkar, tak duduk tempat amal ibadah. Buka kitab Syiarus Salikin, tanda-tanda ilmu tiada barakah. Yang pertama, matinya di waktu muda. Jaga. Yang ketiga, berkhidmat dengan kerajaan yang melanggar hukum Allah lalu menjadi pak turutnya. Yang ketiga, diletakkan di pinggir-pinggir kota. Duduk dengan ahli maksiat. Buka kitab Syiarus Salikin. Bukan saya kata, itu Imam Ghazali kata. Disalin oleh Syekh Abu Samad Al-Palembani, pengarang Sekian dimaklumkan. Cerita sikit. Seronok sangat lah. Duduk mana? KL. I duduk KL. Bangga sangat lah. Kalau bukan kitab kata apa? Baik, habis. Baik. Kita tengok ni yang tanya dalam WhatsApp, saya tak jawab tu. Siapa yang tengok tak tahulah, saya tak tahu. Nama tak ada. Tanya bagus ya, nama tak abang tak tu. Mak satu bagus. Perempuannya khabar lah. Nama saya Ismail Sabri. Saya nak tanya, apakah ia makna hari Rabu? Tanya lah tu. Ni nama tak beritahu. Tu tanya. Macam malaikat Jibril teh. Malaikat Jibril jumpa Nabi, dia masuk-masuk tu tanya, "Ma huwal iman? Ma huwal Islam?" Sahabat-sahabat tengok, siapa tak bagi salam, tu melutut dengan Nabi tu tanya, "Ma huwal iman? Ma huwal Islam?" Sahabat tak kenal tapi Nabi kenal. Tak apa. Ni aku pun tak kenal. Tanya macam Jibril. Sah dia Jibril pun tak tahu. Takkan kau? Takkan Jibril kot lah. Takkan Jibril bayar asal. Tak tahu kau orang nama Jibril ada. Ada seorang syekh kat Mesir nama Syekh Jibril. Pernah datang ke Malaysia dan saya sempat salam dia. Jumpa dekat pondok apa nama? Nama kat Rembau. Pondok apa? Bongek. Pondok Kampung Bongek. Pondok Ustaz Sapuan. Ustaz Sufian. Tak apa, nama dia Syekh Jibril. Tu Syekh Jibril bukan malaikat Jibril. Baik, kita baca kita. Semasa di alam arwah, sekalian roh itu telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman-Nya, ini firman-Nya di dalam Al-Quran, "Alastu bi rabbikum?" Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Adakah tu ada alif tu, adik ada alif kaf ha. Allah jadikan roh. Masa tu roh itu amat cemerlang cahayanya, yang dinamakan cahaya Qudsiyah. Roh tu namanya Roh Kudus. Dan roh itu amat bercahaya. Maka roh itu dinamakan Roh Qudsiyah. Roh ini dibahasakan kepada diri Roh Kudus tadi. Roh ini Allah jadikan dia satu makhluk yang mengenal Allah. Kejadian awal sekalian makhluk ini semuanya kenal Allah belaka. Roh-roh ni semuanya kenal Allah. Tak kira namanya bila dah hidup namanya Lee Kuan Yew ke, namanya Lim Kim siang ke, Lim Kim malam ke, tak kira. Semuanya kenal Allah asalnya. Bila masa dia jadi kafir, Nabi kata bayi yang baru lahir itu putih seperti kapas yang bersih. Maknanya dia suci, kenal Allah.
Ibu dan bapaknya lah yang meyahudikannya, yang memajusikannya, atau meyahudikannya, atau menasranikannya. Mak bapak dia. Kita ni untunglah mak ayah kita nak menjadikan kita orang mukmin, muslim lagi muttaqin. Cuma adalah di antara kita ini yang tak mau menghargai mak ayah. Saya banyak kali cerita saya ngaji dulu susah. Mak ayah saya bagi duit, bukan tak bagi. Tapi kadang-kadang dia nak beli kitab mahal, saya rasa nak minta kat mak. Segan pun dah tahu mak susah kampung. Sambil upah menebas rumput, bukan menebas bola golf. Tu orang kaya. Ambil upah meracun, upah panjat pokok jering, kat Batak. Kedua Terengganu tu pagi saya bawa van. Mak saya bagi duit, bagi, bukan tak bagi. Dia bagi tak banyak lah. Dia nak beli kitab tu tak duit, segan nak minta. Jadi nak beli-beli tu, ya, jadi saya suruh sendirilah sikit tolong mak. Saya untuk mak. Tapi harapan mak saya tak tercapai. Pasal sampai hari ni saya tak alim-alim macam mana yang dia nak. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya sebab tak ikut cakap mak. Macam ni lah, agak sorban je lah. Tuan-tuan ni, mak suka ngaji, mak ayah suka ngaji. Tapi ada di antara kita yang mensia-siakan harapan mak ayah. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Saya dah khabar lah, kat sini ada CCTV 24 jam buka. Dia ingat saya buat lawak. Jadi 4 orang yang seokok kat belakang asrama kemarin tu, lepas insya' ni tolong kemas barang. Saya dah panggil mak ayah dia, abang dia main ambil. Saya minta maaf kita mau khabar siapa-siapa. Minta maaf banyak-banyak. Tak dia sangka saya tipu dia. Sabarlah, dah pakai kata aku tipu lah. Ya, yang seokok, yang sakwit. Jangan, saya tak tahu. Saya dah khabar lah. Kat pondok ni ada CCTV. Dalam tandas pun ada, kat asrama pun ada, keliling 4-4 tu ada, kat surau pun ada, ke balik makan sana ada. Hampir mana? Kat tiang elektrik tu pun ada. Dia tak percaya. Dia ingat ke ustaz ni pembohong so. Munafik ustaz ni bohong. Tak apa, tak pergi siap-siap dah. Dan yang lain-lain ni tolong ambil perhatian cukuplah 4 orang ni. Saya tak mau sebut nama dia, faham-faham sendirilah. Cakap banyak kali pun dia kata saya pelawak. Jadi saya pun tak mau nak cakap banyak untuk semua. Dan saya pun tak mau cerita nama siapa-siapa. Ya, jadi apa yang berkenaan tu faham-faham je lah. Lepas insya' ni tolong kemas barang, nanti mak ayah datang ambil. Saya tak mau cakap apa, saya nak pulangkan duit pendaftaran dan duit yuran. Saya tak nak ambil duit tuan-tuan. Baik, habis. Sekian dimaklumkan. Saya khabar dah, saya nak buat spot check. Dia kata saya melawak. Dia ingat saya tak spot check. Takkan saya nak pergi direct kot. Tak faham lagi. Allah. Mak sudahlah tu. Tak mau cakap banyak. Baik, bila Allah Ta'ala tanya roh ini, roh ni semua yang mukmin. Cuba tengok, ada orang tanya kata, adakah roh yang Allah Ta'ala jadi pada peringkat mula itu satu saja? Tak, semua roh. Cuba tengok, alastu bi rabbikum, bukan dia kata bi rabbika. Kum, mana kata sekalian kamu, mana roh, semua makhluk. Masuk jin dan manusia. Semua nak beriman dengan Allah asal tu. Dalil kata beriman mana? Maka jawab sekalian roh, qalu.
Berkata sekalian mereka itu, qalu jamak muzakkar salim. Mana kata sekalian roh tu jawab, bala, bahkan syahidna, yakni kami mengaku. Mana tahu roh semuanya beriman dah ke Ustaz? Roh Umar beriman. Sampai lahir beriman, alhamdulillah. Roh Fir'aun pun beriman. Asalnya beriman belaka, tapi jadi kafir bila dia sudah keluar daripada alam arwah ke alam syahadah. Tu mula je saat dia jadi kafir. Ya. Masa duduk dalam perut ibu dia masih lagi mukmin. Tapi ada yang telah lupa dengan perjanjian. Dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dia kata setelah Allah Ta'ala jadikan roh, Allah pun bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum, jawab roh, qalu bala syahidna. Maka roh itu diturunkan ke alam yang kedua. Alam pertama namanya alam lahut. Allah jadikan roh di alam lahut. Masa inilah roh Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Jawab roh tadi, bala syahidna. Kemudian roh tadi diturunkan ke alam Jabarut. Tak kala sampai di alam Jabarut, roh tadi dibalut dengan dua cahaya Jabarut. Apa hikmah Allah Ta'ala balut dengan dua cahaya Jabarut ini? Hikmahnya agar apabila roh tadi disatukan dengan jasad, tidak terbakar jasad itu. Agar jasad itu tidak terbakar. Sebab cemerlangnya cahaya Jabarut itu. Atau hikmah dibalut dengan cahaya Jabarut, dengan dua lapisan cahaya Jabarut. Kemudian masa itu namanya roh sayrani rawani. Masa di alam Jabarut, nama roh tadi roh sayrani rawani. Masa di alam lahut, nama roh itu roh kudus, roh yang suci. Kemudian diturunkan pula ke alam malakut. Sampai di alam malakut, Allah balut lagi dengan dua cahaya malakut. Maka tak kala itu namanya roh rohani. Jadi semua 4 lapisan. Cahaya itu dibalut dengan 4 lapisan. Gunanya bila bersatu dengan jasad, jasad tak terbakar. Kemudian dia diturunkan ke alam mulki, alam syahadah, dan disediakan sarungnya yang bernama jasad ataupun jismul insan ataupun jasad insan. Di mana jasad itu? Jasad itu berasal daripada setitis mani ibu. Di dalam rahimnya selama 40 hari. Setelah 40 hari, dia bertukar menjadi seketul darah. Setelah 40 hari pula, dia bertukar jadi seketul daging. Dan daging itu membentuk menjadi satu manusia yang dinamakan bayi ataupun tiflun. Dia panggil bayi, Arab sebut tiflun, bayi kecil, janin kata. Setelah itu, setelah 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, iaitu 4 bulan, Allah perintahkan
malaikat meniup roh tadi ke jasad, maka jadilah ia hidup di dalam rahim ibu. Roh tadi yang asalnya kenal Allah, ingat Allah, tak lupa-lupa dengan Allah, bila dia masuk bersatu dengan janin ibu, takdir Allah, dia seronok sangat dengan kawan barunya, sahabat barunya, best friendnya. Dia jadi lupa kepada Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu lupa pada Tuhan. Pasal apa? Pasal dapat kawan. Macam kita dapat awet, lupa mak bapak, pergi mampir lah mak bapak, aku ada awet. Awet aku sedia memberi apa saja. Kotak kau. Esok ni minta kat mak bapak juga. Apa saja. Itulah ibaratnya roh tadi ni. Dia dapat jasad, dia lupa pada Tuhan. Dia rasa dia dengan jasad tu boleh berdikari tanpa Tuhan. Tapi masa itu dia masih beriman, cuma dia lupa Tuhan. Melainkan beberapa manusia yang Allah Ta'ala berikan peringatan, tidak dilupakan akan perjanjian alastu bi rabbikum. Siapa? Anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul, mereka tidak lupa dengan perjanjian alastu bi rabbikum tu, sampailah roh bersatu dengan janin dalam perut ibu, sampailah dia lahir ke dunia, sampai dia jadi bayi, sampai dia jadi kanak-kanak, sampai jadi remaja, sampai dilantik menjadi nabi, sampai menjadi rasul, sampai dia wafat kembali kepada Allah. Dia balik dalam ma'rifatullah, dalam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Orang Wahabi kata ada nabi-nabi yang kufur sebelum jadi nabi. Itu pendapat Wahabi yang sesat. Biadab mereka terhadap anbiya wal mursalin. Baik, itu nama dia orang yang biadab dengan nabi. Kita wajib beriktikad Nabi dan Rasul sentiasa makrifah sejak dari roh sampai wafatnya, sampai kembali kepada Allah. Wahabi tidak. Ini di antara kesesatan orang Wahabi. Ya, tak sama iktikad mereka dengan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang mengaku di sunnah wal jamaah, mengaku ya, tapi faham Wahabi. Ini namanya ciplakun. Nah, ni tak ada sunnah ciplak. Ada ramai aku tu, ramai mengaku ada sunnah tapi i'tiqadnya Wahabi. Ni namanya ada sunnah ciplak. Ciplak rompak ke ciplak samun? Tak tahu lah. Ramai yang macam tu, lama. Kat Malaysia ada ke? Ramai sangat. Setengah tu ngaku ada sunnah, i'tiqadnya Mu'tazilah. Apa dalil dia Mu'tazilah? Sebab apa Allah Ta'ala buat demikian? Allah Ta'ala jadikan itu sebab ini, sebab itu, sebab itu Mu'tazilah. Itu bukan ahli sunnah. Sebab tu suruh mengaji akidah. Dia rasa macam dia boleh dah. Dia kata cukuplah mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, jadi ahli sunnah. Iyalah. Mengaku saja tak jadi. Mesti muafakat dengan yang sebenar. Mengaku saja. Contohnya gini kita pergi satu negeri tak ada pasport. Katalah kita pergi Singapura, pasport tak ada. Jumpa polis. Polis tanya, "Who are you?" "I'm Singaporean." Dia tanya, "Mana kartunya?" "Where is your IC card?" "Mana ada identiti card?" Tunjuk-tunjuk Malaysia punya. Agak-agak dia lepas dah. Lepas ke dalam jail. Nah, itulah dia. Ngaku tapi tak betul. Tak muafakat. Bukan Singaporean, yang Napornga. Itulah umpamanya kita. Betul.
Jangan mengaku kita ni ahli sunnah, tapi kalau i'tiqadnya tak ahli sunnah, maka tak jadi ahli sunnah, jadi ahli punah ranah di dunia wal akhirah. Sebab tu kena mengaji tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Nabi kata apa? Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak memfardukan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid. Ini tauhid tak nak ngaji. Sebut kata 68 aqaidul iman wajib kita hafal, wajib kita faham. Banyaknya kalau lagu tu banyaklah orang kafir. Dia pandai pula tu jangan. Aku suka hang. Bukan saya kata. Ini ulama ahli sunnah yang kata, saya sampaikan saja. Sebab saya i'tiqad saya ahli sunnah wal jamaah. Begitu yang disebut dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jangan buat mudah dengan akidah. Baik. Jadi yang jadi lupa ni ialah orang yang bukan dari golongan Nabi dan Rasul. Kita termasuk orang yang lupa. Ada yang lupa sampai jadi syirik, ada yang lupa sampai jadi munafik, wal-'iyazu billah. Jadi masa janin itu belum ditiup roh, tu namanya al-ajsam. Al-ajsam ataupun al-jasadu. Belum nama insan lagi. Bila disatukan dengan roh, maka jadilah insan. Masa jadi janin belum disatukan roh, namanya al-ajsam ataupun al-ajsad, jasad mata-mata. Bila disatukan dengan roh tadi, baru namanya insan. Pada darjah tiflun. Apa tiflun? Bayi. Janin. Janinun. Bila lahir jadi bayi, namanya tiflun. Kemudian dia makin besar. Itu peringkat insan. Orang insanul kamil. Insan kamil. Manusia sempurna. Bila dia jadikan ruh, dia masuk ruh bersama dengan jasad. Masa tu kalau dia mati, ahlul jannah. Walaupun anak orang kafir. Ya. Walaupun anak orang kafir, dia menjadi ahli syurga. Sebab masa tu dia beriman, cuma lahirnya oleh orang kafir. Kenapa dia jadi orang Islam tanpa jamaah syurga? Sebab budak yang mati kecil belum cukup umur, dia tak kena taklif syarak. Itu pendapatnya, mutamat. Walaupun ada khilaf. Dalam kitab Jawahirul Mawhub dia kata ada khilaf. Setengah ulama kata anak-anak orang kafir dia akan ikut mak ayah dia ke dalam neraka. Tapi pendapat tu tidak muktamad. Pendapat dhaif. Nampak yang kuatnya ialah anak-anak yang mati kecil itu mereka ahli syurga. Kanak-kanak ni dia wali kecil. Wali-wali kecil. Dia kanak-kanak ni kita kena sayang dia. Siapa tak sayang kanak-kanak, tu namanya syaitan. Hanya syaitan yang membenci para wali. Kanak-kanak ni wali kecil, orang tak cukup umur ni wali kecil. Dan sebab dia kalau mati masuk syurga. Umar cukup umur lagi. Umar cukup umur lagi. Baik, habis. Disebutkan oleh ulama tafsir, inilah perjanjian roh di alam arwah dahulu. Bahawa satu perjanjian sekalian roh kepada Allah. Mereka akan mentaati Allah apabila hidup di dunia nanti. Dengan itu wajiblah sekalian itu beriman kepada Allah. Maka padan dan layaklah jika diazab di dalam neraka setelah mati kelak akibat memungkiri janji dengan Allah. Ini aku janji kita dengan Allah. Ingat kerja-kerjaan biasa kena buat aku janji. Kita dengan Allah sudah ada aku janji dulu. Ini aku janji kita dengan Allah ni.
Itulah patut dan padan mati masuk neraka sebab tak taat perintah Tuhan, sebab mungkin janji. Sebab mungkin janji. Janji dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Janji dengan Allah ni. Ada yang berkata, kami tidak tahu pun akan berlakunya perjanjian ini. We all tak tahu pun. Ustaz ni betul je kan? Kau suka macam tu budak jauh. Kami tak dengar lagi. Tak ada tok-tok guru yang mengajar kami lagu tu dia. Ngaji apa lama? Tak pernah lah ngaji. Tu dia. Sembang. Tak pernah lagi dengar hujah lagu ni. Ustaz Anwar dia cover lagu ni. Tak pernah dengar lagi. Tanya apa kita ada ngaji? Belum lah ngaji kita. Cakap apa lagu tu? Di dunia bolehlah celuparnya lidah manusia yang berkata sedemikian, tapi di akhirat kelak mereka akan ditanya malaikat. Apa tanya dia? Adakah tidak sampai kepada kamu khabar Rasul? Setelah 50,000 tahun duduk di tengah panas padang mahsyar, matahari terik atas kepala satu jengkal, orang-orang tak beriman tadi akan diseret oleh malaikat-malaikat ke pintu neraka. Masa tu malaikat ni, malaikat Malik, dia akan berceramah. Wahai manusia yang durhaka, tidakkah kamu pernah dengar khabar akan hari ini? Apa jawab mereka? Berapa jawab puak-puak kafir jadi yang tak percaya? Kami dengar, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami ingkar pada muka. Hari ini kamu akan terima atas apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Malaikat ni dia akan humban satu kaum. Yang mana lebih berat dosanya itu masuk tu. Mana kaum yang lebih berat dosanya? Fa'alimun bil ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli'a bidil wasan. Orang alim, orang yang reti agama tapi tak beramal dengan ilmunya, terlebih dulu masuk neraka sebelum kafir yang menyembah berhala. Wallahualam. Siapa ni? Inilah dia puak munafik. Alim, ilmu, reti agama, hebat, boleh baca kitab, tapi menjual agama dengan samanan qalilan. Jual agama dengan harga yang murah. Yang halal kata haram, yang haram kata halal, yang agama kata bukan agama, yang bukan agama dikatanya agama. Mereka hukum sendiri. Pasal apa? Demi mendapat upah yang tidak seberapa. Sanggup jadi kafir macam Bal'am bin Ba'urah. Sanggup jadi kafir, diupah dengan harga tak seberapa pun. Ya. Apa dosa dia? Dia doa kepada Allah supaya Nabi Musa jangan masuk Kanaan. Sebab apa? Diupah oleh Fir'aun. Diupah oleh Fir'aun. Jangan bagi masuk ke Mesir, jangan bagi masuk ke Kanaan. Nanti kalah kita. Ni Nabi Musa ni besar perik, dia pun tentera. Dia pun naik atas bukit doa. Padahal dia mukmin, beriman dengan Nabi Musa. Tapi sebab duit. Kalau dulu ada makhluk lagu ni, hari ni tentu ada juga. Bukan? Di akhir zaman, orang-orang yang akan menentang Dajjal ni dari golongan orang yang tidak dikenali. Buka dalam kitab Fitan fi akhir zaman. Al-Fitan fi akhir zaman. Fitnah di akhir zaman. Dia kata apa? Di akhir zaman ni, tentera Al-Mahdi yang menentang Dajjal itu ialah golongan yang tidak dikenali manusia. Jaga-jaga. Sebab kau nak sangat dikenali. Nak sangat dikenali ni jaga-jaga. Takut jadi tentera Dajjal. Nak sangatlah namanya dikenali. Saya PhD tahu. Bubuh habis JKR, PSP, MP, MR pasti semua. TUDM, TL pun lagi. Bubuh habis semua pangkat dia.
Nak sangat dia kena tempel susun dia. Jaga-jaga. Takut termasuk dalam golongan tu. Orang yang nak namamu dikenal. Jaga dulu. Kita dalam ilmu tasawuf diajar. Kita sedekah pun yang ada ingat-ingat dah. Anggap saya kita tak pernah buat apa-apa amal. Yang ada hanyalah dosa. Kita buat amal jangan ada ingat-ingat apa yang kita buat. Anggap saya kita tidak ada apa-apa kebaikan yang pernah kita buat. Melainkan hanya dosa dengan Allah. Tiba-tiba sedekah sekupang kabur kata, "Hui, masjid tu kalau aku tak sedekah tak jadi tu. Berapa kau sedekah?" Sekupang. Pak malu. Orang sedekah juta-juta tak cerita kat siapa, dia sedekah sekupang bising, yuh tu Malaysia. Ada buat lagu tu. Ada orang lagu tu ada. Jaga nak sangat nama budi kenali. Nantilah punca tak mengaji tauhid, tak mengaji tasawuf. Dia mengaji apa dia? Inginkan kebesaran. Tu dia mengaji. Baik jaga. Bila dah dihumban nak sampai ke dasar neraka yang dinamakan Zamharira itu. 70 tahun akhirat baru sampai. 70 tahun akhirat berapa lama? Kalau nisbah di dunia, yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat seolah-olah terasa 1000 tahun di dunia. Tak cukup ke kereta pulang bubur. Berapa kosong tak tahu lah. 70 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Sekali tu. Itulah dia. Itu baru nak masuk ke dalam, nak masuk ke dasar neraka. Belum kena seksa lagi. Seksa sampai bila? Abadan abidin. Selama-lamanya sarmadan sarmidi. Tak keluar lagi dah. Dulu nak sangat jadi balaci kapi. Benda tak wajib kata wajib. Benda tak berdosa kata berdosa. Demi dapat upah. Tak banyak pun, sikit je. Beli Ferrari sebiji pun tak cukup. Tapi tu dia lah kata. Hubbuka li syai' yu'ma wa yusab. Kau cintakan sesuatu, kau jadi buta, kau jadi pekak. Cintakan sesuatu menyebabkan jadi buta mata hati lihat akhirat, menyebabkan jadi pekak telinga daripada mendengarkan khabar akhirat. Itulah mereka sanggup buat lagu tu. Sampai ada yang sanggup mendustakan hadis Nabi. Pernah satu tempat saya duduk dulu, dia mendustakan hadis Nabi. Dia kata tak ada lah, Nabi tak pernah doa lagu tu. Saya kata Nabi pernah doa, Allahumma rzuqni rizqan miskinan tayyiba. Nabi tak ada doa lagu tu. Dia kata aku suka hang. Berapa kitab hadis dia ngaji, dia kata Nabi tak pernah. Pasal apa? Nak membenarkan cinta dunia yang dia sanjung-sanjung tu. Nak bagi orang kata tak apa cinta dunia. Tak salah. Ni semua mengaji ala Wahabi. Wahabi kata hadis mengenai Ra'sul Khati'ah, hubbud dunia Ra'sul Khati'ah, itu hadis maudhu', semata-mata maudhu'. Tu ajaran Wahabi. Biarlah dia kata tu ajaran maudhu', tapi terkenal pada orang-orang sufi. Orang sufi kata itu hadis. Kenapa orang sufi kata hadis? Puak-puak ni kata tak hadis. Baik, barangkali berlaku begini. Hadis sufi ni kebanyakannya diriwayatkan oleh orang yang tidak masyhurah di bahagian hadis. Macam saya kata tadi, orang-orang sufi ni orang yang tidak dikenali. Bukan hanya zaman Imam Hadi Al-Kanzai, bahkan pada zaman dulu lagi. Maka tak terjumpalah hadis itu riwayat yang sahih di kalangan muhaddithin. Sebab tu mereka mengumpulkan ini hadis-hadis maudhu'. Kadang-kadang hadis-hadis dhaif. Namun maudhu' mereka itu maudhu' apa? Hadis maudhu' ni ada 3 jenis bukan? Maudhu',
pada makna, maudhu' pada lafaz. Itu baru maudhu' semata-mata maudhu'. Tapi kalau maudhu' pada makna tidak maudhu' pada lafaz, atau maudhu' pada lafaz tidak maudhu' pada makna, itu tak boleh nak dikatakan maudhu' mutlak. Hadis maudhu' pun ada banyak jenis. Maudhu' apa? Ni Pak Wahbi dia kira maudhu' semua. Mengaji hadis ke mana? Nanti kita baca kitab mustalah hadis. Untuk kenal 24 jenis hadis. Nanti tauhid tu. 68 kalau iman tak faham. Mana nak kaji kitab mustalah hadis kan? Apa dulu nak? Aku umur saya panjang. Saya selalu sakit. Sakit. Mati. Tak mati. Kematian dia kau balik tu lah. Tak warak mati muda-muda. Tapi kalau mati tak muda dah, tua dah tu. Janggut putih lah. Kalau macam Abang Faris tu tak apa. Tu muda, janggut pun dah. Muda. Baik, habis. Jadi orang-orang yang nak menentang ni dia kata apa? Ya? Dia kata lagi, kami tak dengar pasal Nabi dah tak ada. Si celupar tanya, si celupar ini orang yang tak mahu terima perkara ini, dia akan kata apa? Rasul sudah tiada. Macam mana kami nak ngaji? Orang jahil memang tidak tahu. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud ulama itu pewaris Nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya'i. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi harta. Itu dalil kata Allahumma ja'alni miskinan thayyiba, itu memang hadis. Jangan ada lawan tu hadis Tirmizi tu. Hadis Tirmizi. Yang Pak Wahbi kata marah sangat. Dia nak bukan apa? Dia nak doa takut aku jadi miskin susah. Saya dia doa jadi miskin lama dah tu, tapi tak jadi miskin tu, makan sampai sakit. Ni Pak Wahbi takut sangat doa tu. Orang budak-budak ni mengaji lepas main duha dapat doa apa? Allahumma rzuqna miskinan thayyiba. Amin. Ada pernah tak makan? Ada pernah tak makan? Ada Ustaz. Bila? Bulan puasa mari, sebulan siang kami tak makan. Betul. Tak kata ke dia. Miskin apa? Hari-hari makan. Orang yang tak doa tak cukup-cukup makan. Orang yang doa ya Allah kayakanlah kami, tak cukup-cukup makan dia. Orang yang minta doa dia miskin, lebih-lebih makan. Waktu pula jadi kan? Risau sangat. Allah takut sangat miskin. Ni kata apa? Penyakit al-wahan. Nabi kata suatu masa kelak umatku akan terkena satu penyakit yang dinamakan al-wahan. Apa penyakit itu ya Rasulullah? Takut miskin dan takut mati. Tak apalah hubung kait hikmah Allah Ta'ala jadikan Covid ni, ya, di satu tempat di negeri China namanya Wuhan. Ejanya sama, Wuhanun. Wuhan. Nabi kata Wuhanun juga, Wuhan. Itulah penyakit sebenarnya. Takut mati dan takut miskin. Risau sangat dia miskin. Sampai hadis Nabi pun dia tolak. Tapi tak kaya pun. Kok ada kaya raya kopi Fir'aun tak je. Inilah dia. Jadi orang-orang yang memang tak nak ngaji agama tadi, dia kata mana ada dah kami nak ngaji dengan Rasul. Tapi Nabi dah pesan, sesungguhnya para Nabi itu tidak mewarisi harta. Mereka mewarisi ilmu. Ulama itu pewaris Nabi. Hadis sahih.
Jadi maknanya apa? Kita ni kenalah mengaji untuk jadi pewaris Nabi. Hanya pewaris Nabi yang mewarisi jannah. Alladzina yarithunal firdaus. Orang-orang yang mewarisi syurga Firdaus seumpama para nabi mewarisinya. Itulah orang-orang yang berilmu. Berilmu macam mana? Ilmu mengenal Allah. Dan dia kenal Allah, dinamakan arif billah. Ada ilmu saja tapi lawan hukum Allah, itu munafik. Macam saya cerita dulu lah, mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap saja tidak tasdik, itu munafik. Dia hendaklah mengucap serta tasdik, ataupun dia tak mengucap sebab dia bisu namun dia tasdik, itu mukmin. Mengucap saja tapi tak tasdik, itu munafik. Macam Abdullah bin Ubay. Sekarang ramai tak tu? Sekarang ni akhir zaman ramai tu. Abdullah bin Ubay milenium. Makin nak kiamat makin ramai puak-puak tu. Tengah ramai, makin ramai. Mereka menentang golongan-golongan yang nak mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Orang Yahudi dia karang satu buku yang mereka takut di akhir zaman bukan orang marah pula macam ni. Mereka tak takut orang-orang yang berjuang untuk jadi pemerintah, tapi mereka takut kepada orang-orang Sufism. Mereka makin sangat bimbang dengan golongan Sufism. Bukan orang yang nak jadi pemerintah, sebab orang nak jadi pemerintahnya boleh dibeli. Itu kata orang Yahudi, bukan saya kata. Orang Yahudi yang kata, bukan saya kata. Ni marah pula. Ustaz ni kok mana? Ustaz ni saya ambil perkataan orang Yahudi ni. Dia ambil dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ni kitab apa? Kitab yang diubah suai oleh orang Yahudi daripada Taurat. Di karang satu kitab mereka sendiri namanya Talmud. Macam Injil lah. Injil ni orang Kristian ubah jadi Bible. Talmud ni masih sikit-sikit ada kebenaran. Dia ambil celak-celak. Yang benar yang dia suka dia ambil lah. Yang dia tak suka dia buang lah. Dia kira-kira sikit. Tapi dia ada lah ilmu ni tu, pokok pendeta Yahudi ni. Itulah yang dia sebut dalam kitab Talmudnya. Orang Yahudi tak takut pada orang-orang Islam yang kaya-kaya, yang hebat-hebat. Sebab orang ni boleh dijual beli. Macam jual beli barang lelong. Bukan 10, bukan 100, bukan RM5, bukan RM2, RM1. Pam. Semua nak. Betul? Tapi kalau orang sufi, dia tahu dah benda ni racun. Perih pun aku tak mahu. Tapi kalau orang gila dunia, inilah peluang, inilah keemasan ni, inilah jalan kita. Adik, orang-orang yang hubung dunia tadi, inilah peluang kita. Bodoh pada semut lagi. Semut ni buka dalam Quran surah An-Naml. Dia kata apa? Tak, kalau Nabi Sulaiman lalu dengan tentera ni, kapten semut ni cakap, wahai tentera-tenteraku, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang kamu, agar kamu tidak dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman tengok, dia pun tengok semua, cerdik sungguh semua. Dia tak kata lagu ni, wahai tentera-tenteraku, keluar kamu semua. Tentera Sulaiman lalu, banyak gula tumpah, oi. Kita keluar ambil. Dia pun pakat keluar. Dia tak tahu lagi ni kasut tentera Nabi Sulaiman tu semua berat-berat. Kena pijak dia mati. Tapi orang dia kata pijak semut tak mati. Terus pijak tak mati ya. Tu kata bijak tentera semut ni. Dia tak gila, dia tak hubung dunia, nampak? Dia tak celapak dia. Inilah peluang. Dia tak kata lagu tu. Cerdik dia. Tak apa, biar kita boleh cukup makan sudahlah, asal kita tak mati. Ni dah mati kata mati, jadi sambau dulu.
Kalau nak sambung, kau yang sambung. Sambung apa? Sambung maut. Macam gitu lah. Nak cari pemimpin yang boleh bagi keuntungan. Naik pemimpin tu bukan makan untung, makan naik harga barang. Aduh, marah orang sama gua. Nah, betul tak? Kita kata carilah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia mana ada pembangunan? Nak sangat pembangunan, ambil. Hari ni gaji 10,000 hutang kelebihan. Dia kata 5,000. 5,000 cukup makan. Tak cukup pun, hutang lagi. Lagi banyak gaji, lagi banyak hutang. Betul tak? Dia kata cukup pun. Itulah dia bala, musibah bagi pemimpin yang tak taat perintah Allah. Nanti kita baca dalam kitab Munjatul Musalli bab dia. Ya, barang akan jadi mahal tanda pemimpin tidak taat perintah Allah. Baik, kitab tu kerajaan kita tak haramkan. Jadi boleh baca. Dia nak bawa apa? Dia tu tak haram, kita baca haram. Orang tak baca. Jadi sebab dia tak haramkan, orang pun tahu dia. Habis. Sekian dimaklumkan. Baik. Mengapa tidak mendekati ulama? Dah tahu ulama pewaris Nabi pasal apa? Kita tidak mahu mendekati ulama. Si celupar tentu menjawab, tidak sesuai dengan jiwa kami mendampingi ulama. Ni apa ulama buh sorban, buh jubah ni? Low class, all this style. Tak sophisticated. Nampak sophisticated kentut dia. Jadi macam mana nak dampingi ulama? Ulama dia jubah sorban ni. Susah nak berlari katanya. Kami pakai seluar cepat berlari. Yang perempuan pengak jubah hitam dengan purdah-purdah susah. Tatah dia berlakon, tatah dia menyamar penyangak, penyamun ke apa, tak tahulah. Macam mana kami nak pakai lagu tu? Kami ni kami reality. Apa dia? Pakai skirt kat paha. Orang tahu kami siapa. Dia nak lagu tu. Maka ketahuilah, mendekati ulama berarti mendekati Rasul. Mendekati Rasul berarti mendekati Allah. Siapa nak kasih pada Allah, kena kasih pada Rasul. Siapa nak kasih pada Rasul, kenalah kasih pada ulama. Sebab ulama pewaris Nabi. Namun ulama yang macam mana? Ulama akhirah, bukan ulama dunia atau ulama usul. Kita dah khatam kita. Kita apa kita baca tu? Alamat hari kiamat. Tu dicerita dengan panjang lebar mengenai sifat-sifat ulama usul. Bukan? Jadi kita nak cari ulama, tak payah tanya ulama lagu mana. Baca sendirilah kitab tu, tahu. Cakap lagi dia kata dia hurai ikut kepala dia pula. Baca kitab tu. Ni dah khatam dah. Tu dia cerita dia. Menjauhi ulama berarti menjauhi Rasul. Menjauhi Rasul berarti menjauhi Allah. Menjauhi Allah berarti mendekati neraka. Orang hari ni akan menjauhi ulama. Mereka mendekati apa? Mendekati pemimpin kerana nak mencari keuntungan dunia, dan mendekati artis kerana nakkan hiburan dunia. Dua perkara yang akan didekati oleh ahli dunia. Yang pertama, mereka mendekati pemimpin. Yuqarribu ilal umara'i. Mereka mendekati kepada umara, pemimpin, pasal nak cari keuntungan yang tak seberapa tadi. Dan mereka mendekati artis-artis, ahli hiburan. Kenapa? Kerana nak menyenangkan hati kononnya. Tapi akhirnya apa mereka dapat? Ghadaballah, kemurkaan Allah.
Kadang-kadang kemurkaan Allah Ta'ala ni mereka tak sedar. Pasal apa? Makin duk buat kelupaan dan kelalaian, kedosaan dan kemunafikan, makin banyak pula harta ni. Makin tinggi pula pangkatnya. Maka mereka pun berkata, mana mungkin kami ni orang yang tiada barakah daripada Allah, sedangkan kami semakin kaya, semakin tinggi pangkat dan darjat. Kamu ni duk cakap, ya, kamu tu tinggi ke pangkat, kamu tu tinggi ke darjat, kamu kaya apa? Ni puak-puak ni dia akan tanya lagu tu. Maka di akhir zaman Nabi dah pesan, jangan kamu peduli perkataan orang jahil. Pak, jangan kamu peduli perkataan orang jahil. Kita ni kalau ngaji kena juga ada PhD di bawah, respect. Apa ramai orang pada PhD orang tak respect pun. Orang pandang sebelah spek je. Orang tak kisah. Betul? Kita mengaji, kita beramal, nak orang pandang kan, nak Allah pandang. Ini salah. Salah. Awal cakap pun dah salah. Kau nak ngaji, kau nak PhD ambil lah. Tapi jangan jadikan satu pegangan kena ada PhD untuk sampaikan dakwah, kena kaya untuk sampaikan dakwah. Itu tak apa nak kena. Kalaulah kena ada pangkat besar, kena ada kaya, barulah boleh kita sampaikan dakwah. Tentu Nabi Muhammad lah orang yang mula-mula buat lagu tu. Pada satu ketika, satu bukit ni offer Nabi, wahai Muhammad, izinkan aku bertukar kepada emas untuk jadikan dana perjuanganmu, supaya kamu ada dana. Nabi kata apa? Hasbi Allah, cukup aku ni Tuhan yang ada. Cukuplah aku kawan dengan Tuhan dia, tak payah kawan dengan harta. Tu kata Nabi. Tapi orang hari ni lain pula. Dia punya uslub dakwah dia. Nak dakwah orang kaya, kena orang kaya pergi rumah. Tak kena tunjuk Ferrari, dia ada. Nak kena ada Ferrari sebiji baru boleh pergi dakwah orang kaya. Nak kena Lamborghini 3 biji baru boleh pergi dakwah orang kaya. Ini bukan uslub dakwah Nabi, bukan. Nabi Musa alaihissalam pergi dakwah Fir'aun, ya, bukan dia naik kenderaan mewah macam Fir'aun, tapi akhirnya musnah Fir'aun dalam laut. Nampak? Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera Salib, bukan dengan pasukan yang gagah seperti mana orang Kristian. Dia orang menyerang tentera Salib dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah menenangkan jiwa. Bila tenang jiwa, ya, maka datang kegagahan. Orang yang kusut jiwa dia, walaupun badannya besar, dia hilang kegagahan. Tapi kalau orang tu yang tenang jiwa ni, walaupun badannya kecil, datang kegagahan dia. Dia tenang jiwa dia, Allah buka seluas-luas jalan-jalan kesempitan. Tapi bila dia serabut terabai, walaupun badannya besar, pangkat besar sekalipun, jadi kusut kemasai. Sebab tu kena zikir banyaklah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang suruh zikir hampa tidak. Itulah dia. Habis. Si celupa akan berkata lagi, betul ke ada neraka? Na'udzubillah. Ada yang sampai ke peringkat ini tak percaya neraka berada. Ada yang mempersendakan neraka. Aku buat jahat betul-betul, nanti sampai di alam akhirat, malaikat Malik marah ke aku. Dia pegang aku, dia lontar aku kuat-kuat sampai balik sana neraka. Selamat aku. Main-main orang Islam hari ni. Siapa yang dengar dalam TV cakap lagu tu? Buat lawak. Ya Allah. Inilah je syaitan yang muka macam manusia, mempersendakan khabar Quran dan hadis. Mustahzi'una bi ayatillah.
Orang-orang yang mempersendakan ayat Allah. Inilah dia. Tak takut langsung dengan kematian. Ya. Tunggulah kematian untuk melihat kebenarannya. Wallahu a'lam. Baik, kita dah faham semua ni. Mudah-mudahan jadi semangat untuk kita mengaji tauhid. Buat bekalan pada hari kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Bila kamu mati, tak nak sakaratul maut, ya, syaitan akan ajak agar kita mati dalam kufur. Dikala itulah bergunanya akan mengenal Allah sebelum sakarat itu. Ramai orang yang mati kafir sebab tak kenal Allah. Nak kenal lagu mana? 68 aku ada iman, mudah tahu. 68 aku ada iman tu baru teori mengenai Allah. Belum sebenar mengenai Allah lagi. Tapi kalau teori itu pun tak faham, apa faham ni tidak. Macam mana nak kenal Allah? Dia kenal Allah ni ngabak main-main. Cari makan tak apa, buat sampingan. Mengenai Allah kena buat full time. Jaga. Orang yang tak heran langsung dengan mengenai Allah. Janji dia, dia ada duit, dia ada harta. Kau suka lah. Kau suka dia lah. Kalau dia nak buat lagu tu jalan dia. Dia kata dia rasa dia boleh lawan malaikat. Lawanlah. Baik, kita berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya bahagian 4 mengenal Tuhan. Tanda ya. Bahagian 4 mengenal Tuhan. 2 minggu lagi kita sambung. Minggu depan baca Matla'ul Badrain. Kita buat selang-selang ya. InsyaAllah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.